Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam atau selamat petang. Hari ini 18 hari bulan 8 tahun 2021 bersamaan dengan jam 11.24 minit malam. So, hari ini aku nak share beberapa perkara lah berkenaan dengan trading. Sebelum tu aku perkenalkan dulu diri aku. Bagi sesiapa yang belum mengenali diri aku, nama aku Husni Mubarak. Okay. Merupakan seorang trader daripada tahun 2015. Mula berkecimpung dalam bidang trading ni bermula dengan stock market lah. Okay, kemudian pada tahun 2018 ataupun 2019, aku mula beralih ke bidang foreign exchange ataupun forex. Okay, so melalui video ini aku boleh katakan ini adalah video yang aku akan share dengan sahabat-sahabat trader luar sana ataupun siapa sajalah yang nak belajar berkenaan dengan forex exchange itu sendiri dan bagaimana ia beroperasi, bagaimana kita membuat sedikit keuntungan dalam bidang foreign exchange, bagaimana lot-lot yang digunakan, broker-broker dan banyak lagi lah yang kita akan bualkan. Okay? Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, aku harap korang boleh support video aku ni dengan tekan button like. Korang boleh share video ni, korang boleh save video ni kalau korang rasa video ini memberi manfaat kepada korang semualah. Okay? Baik, tanpa membuang masa lagi, kita terus ke bahagian seterusnya, iaitu berkenaan dengan forex ini sendirilah. Baik. So aku akan buka satu notepad, dan notepad ni aku akan tulis apa yang difahami dalam bidang forex trading ni. Okey. Baik. Okey. Forex ini kenapa forex? Okey. Soalan yang paling penting ditanya adalah kenapa forex? Okey, antara reason kenapa forex ini aku buat lah. Kenapa forex ni aku buat adalah satu, dia murah. Dia murah. Kenapa aku kata murah? Sebab untuk trading dalam forex ni ada setengah broker minimum untuk kita deposit adalah $5. Okey, $5. Ada setengah broker dia fix lah. Ada setengah broker dia fluctuate. So macam broker aku $5 adalah bersamaan $1 bersamaan dengan RM3. So $5 bersamaan dengan RM15 duit kita. So mula dengan RM15 sahaja kita dah boleh mula untuk trading sebenarnya. Okey, tapi of course lah bila kita bukakan, kita masukkan deposit sebanyak $5 itu, so seharusnya kita trading pada akaun yang lebih kecil lah. Okey, nanti akan diterangkan kemudian. Okay, antara sebab yang kedua adalah forex market ni dia mempunyai volatility. Okay, volatility. Okay, tu ataupun dalam bahasa ni adalah volume lah. Okay, dalam bahasa dia adalah volume. Bermaksud volume ini, pergerakan candle itu kita nampak dengan lebih jelas. Okay, kita nampak dengan lebih jelas. Maksudnya kita nampak body candle tu. Even kita buka pada time frame yang lebih kecil seperti 15 minit, 1 minit, masih ada lagi apa orang kata body candle tu. Dia tak seperti kalau kita masuk ke bursa, kalau company itu company yang tidur ataupun tak ada news yang menarik pada company itu, kita akan nampak tak ada volume. Okey, tidak ada volume yang menarik untuk kita masuk untuk trade. Tapi di forex, dia sentiasa ada volume. Malahan transaksi forex untuk di seluruh dunia setiap hari, setiap bulan melebihi trilion. Okey, melebihi trilion yang dibelanjakan setiap transaksi itu berlaku. Sebab apa? Untuk sesuatu company, contohnya company dari US nak masuk ke Malaysia, okay, mereka kena tukar duit US tu kepada duit Malaysia. So bermaksud demand pada ringgit tu ada. So bila ada demand pada ringgit, maka ringgit akan mengukur lah, ringgit akan kuat. So bila ringgit akan kuat, lama kelamaan satu tukaran wang ringgit daripada RM4, disebabkan dia kuat, dia akan jadi RM3. So bila jadi RM3, antara keburukan dia adalah untuk company-company yang keuntungan untuk company-company yang mengimport.
Okey, bila mereka import barang daripada luar masuk ke Malaysia. Okey, bila mereka import barang luar untuk masuk ke Malaysia, tetapi tidak bagus untuk company-company yang ekspor. Okey, company-company ekspor yang ekspor barang daripada luar masuk ke Malaysia, keluar dari Malaysia. Sebab nilai tukaran wang itu adalah rendah lah. Okey, volatility dia tinggi. Antara dia murah dan juga volatility ataupun volume dia tinggi. So bermaksud sentiasa ada demand lah. Okey. Dan antara banyak forex ni adalah banyak pilihan untuk broker. Okay, so forex ni antara sebab dia adalah banyak pilihan untuk broker lah. So antara broker-broker yang popular di Malaysia ni adalah contohnya seperti OctaFX. Okay. Kemudian kita ada Light Finance. Okay. Kemudian kita ada FX Primax. Okay, banyak. Dia terlalu banyak. Boleh kata sepanjang aku trade ni, boleh kata banyak broker Tapi dia bergantung kepada kita punya needs lah. Okay, sebagai seorang trader, bergantung kepada needs kita untuk kita pilih broker yang bagaimana. Okay. Itu kenapa forex. Okay. Yang kedua yang kita boleh pergi adalah broker. Okay. Kita dah faham tentang murah, volatility dan juga broker. Yang kedua ini adalah broker lah. So broker ini adalah pihak yang menyediakan platform. Okay, pihak yang menyediakan platform. So kalau di bursa kita ada broker apa? Kalau di bursa kita ada M+. Okay, kita ada M+ di bursa. Kemudian kita ada Kenanga Investment. Okay, Kenanga Investment. Kemudian kita ada RHB Investment Bank. Okay, Investment Bank. Dan a few lah, banyak lah. Ini contoh-contoh broker lah. Okay, pihak yang menyediakan platform. Sebab itu bila kita buka account, tak kisahlah dalam konteks ni yang sekarang ini adalah bursa, kita akan nampak interface dia berlainan. Okay, contohnya di Kenanga, interface Kenanga berlainan sedikit daripada interface RHB. Okay, dan interface untuk M+ berlainan sedikit daripada Kenanga dan RHB lah. Contohnya macam aku merupakan one of the customer untuk Kenanga dan juga M+. Kalau Kenanga ni antara kelebihan, Kenanga ni antara broker yang mahal charging dia. Kenanga ada antara broker yang mahal charging dia. Tapi bila kita kata charging dia mahal, kita kena tahu the reason kenapa dia punya charging tu mahal. So Kenanga ni dalam dia punya website, bila kita masuk ke platform, dia ada fundamental analysis yang clear dan kita mudah faham. Dan clear dan yang kita mudah faham sebenarnya. Sangat senang kita nak investigate, company ni berapa PE dia, apa comparison, semua boleh buat dengan senang di Kenanga lah. Tapi aku tak dapat tu di M+. Cuma di M+ ni dia murah lah. Okay, dia punya charging broker dia adalah yang termurah di pasaran. Okay. Dan antara isu yang popular sebenarnya dalam bidang forex ni adalah scam. Okay, antara ni isu yang mudah popular ni adalah scam ataupun scammer lah. Kenapa kita kata scammer? Okay, dengar untuk kita masukkan entry, bila kita melakukan entry, okay, sebarang entry yang dilakukan, sepatutnya pihak broker ni akan hantar ke satu pihak yang dipanggil sebagai liquidity provider. Liquidity provider ini adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap dia akan support broker. Okay, dia akan support broker. So antara mereka yang LP, yang kita panggil sebagai LP, liquidity provider ni kita panggil sebagai LP. Antara LP yang wujud di dunia adalah seperti dulu dikenali sebagai Lehman Brothers. Lepas tu kita ada Barclays Bank. Okay. Kemudian kita ada Bank of America. Okay. Ini contoh-contoh liquidity provider lah yang menyediakan
Okay, entry yang bila kita entry, broker akan hantar kita punya signal entry tu ke liquidity provider. Masalah yang berlaku adalah entry tersebut tidak dihantar ke liquidity provider. Okay? Sebab apa? Kita punya broker dia akan menilai, kebanyakan broker, ada isu broker ni, dia akan menilai sama ada kita ni seorang trader yang sembrono ke ataupun bukan. So kalau kita seorang trader yang sembrono, kita main masuk saja position, so mereka takkan hantar that signal entry yang kita masuk tu ke liquidity provider. Tapi kalaulah seseorang trader itu, dia trader yang smart trader, modal dia cantik besar dan mempunyai withdrawal yang besar, so kebanyakan mereka ni, mereka takkan letakkan dalam sistem yang lain tau, fake system. Dia akan bagi ke liquidity provider tu. Maksudnya nanti kalau anytime any duit yang nak kena keluar dalam kuantiti yang besar, benda ni yang kena liquidity provider yang kena keluarkan. Okay, sebab itu kalau kita nampak tambahan untuk pengetahuan forex di Malaysia ni, dia tidak di-regularize. Okay, dia tidak diperundangkan. Tidak di-regularizekan di Malaysia ni. Tak regular. Benda tu tidak diperundangkan di Malaysia. So sebab itulah tidak ada broker yang sah di Malaysia ni yang menyediakan perkhidmatan untuk broker forex di Malaysia ni. Memang tak ada lah. So kalau ada tu, maybe in the future ada lah kemungkinan. Okay? Tapi ada setengah bank yang menawarkan untuk trading forex ni. Tapi liquidity duit yang diperlukan untuk kita memulakan forex punya investment ni sangatlah besar di bank-bank komersial di Malaysia ni sangatlah besar sebenarnya. Okey. Jadi aku rasa yang itu sudah jelas. Itu untuk pengenalan kita. Okey. Kenapa forex dan juga broker. Okey. Dan broker lah, so kita kena faham benda ni. So kita pergi ke bahagian berikutnya. Okey. Antara pilihan yang aku suka sebenarnya adalah di Light Finance lah. Okay, antara yang aku suka menggunakan adalah di Light Forex. Okay, Light Forex. Antara reason kenapa aku suka Light Forex ini, dia dah lama beroperasi dan dia mempunyai capital yang besar untuk dia bayar kepada trader-trader kita lah yang mengeluarkan duit yang banyak sebenarnya. Okay, so ini antara contoh broker yang bagi aku boleh dipercayai lah, dia punya servis dia. Withdrawal pun sangat pantas, deposit pun sangat pantas. Okay, so siapa yang nak withdraw dan juga depo, sebaiknya sebelum pukul 10 malam lah. Siapa yang withdraw dan depo pada sebelum pukul 10 malam, biasanya on the same day tu kita dah dapat dah kita punya duit tu ataupun depo yang kita masukkan. Okay, so ini antara contoh-contoh broker lah yang ada dekat Malaysia. So dan bila kita nak buka account di Light Forex ni, dia ada beberapa jenis account sebenarnya. Okay, di Light Forex ni dia ada beberapa jenis account. Bentar, kalau aku dapat tunjuk, sebab aku tak tahu dia punya nak pergi ke home dia tu macam mana. Okay. Okay. Okay, kalau nampak dekat sini kalau kita nampak dekat sini, dia ada dua jenis account sebenarnya. Dia ada dua jenis account. Oh, dia ada tiga jenis account. Okey, dia ada tiga jenis account, iaitu dia ada account klasik, okey, kemudian dia ada account ECN dan kemudian dia ada account SEN lah. Okey, di mana account SEN tu adalah account yang paling kecil sekali. Okey, sebentar ya, aku cuba pergi ke bahagian yang kau dapatlah
Okey. Okey. Kalau nampak dekat sini dia ada ECM dan juga klasik. Account type dia. Okey, for partner. So antara kebaikan juga dalam Light Forex ni, dia ada ni apa? Dia ada news. Kita boleh bila kita buka account, kita boleh tengok news-news yang ada dekat dalam account tu. Okey. So ini antara contoh lah yang dia bagi dan ada penerangan di bawah ni. So sesiapa yang nak buka account untuk Light Forex ni, korang nak support aku punya video, korang boleh pergi ke bahagian ruangan description below ni. Aku akan letakkan link untuk korang register. Kalau korang berminat untuk buka account di Light Forex ni lah. Sebab apa? Untuk deposit dia hanya minimum sebanyak $10 sahaja. Iaitu lebih kurang RM45 lah untuk kita deposit minimum. Okay. Buka account klasik dan deposit minimum dan boleh mulakan untuk trading. Tapi kalau korang tak confident, korang buka lah account Sen. Okay, sebab apa? Bila korang buka account Sen tu, satu pip dia tu lebih kurang dalam 1 sen sahaja. Okay, berbanding dengan account standard lah. Okay. Jadi aku harap korang jelas bab untuk account ni. Siapa yang nak ni, korang boleh komen, korang boleh pergi ke description box dekat bawah. Boleh klik, okay? Sebab kita punya sponsor, bukan sponsor lah, sebab apa, ini account yang aku buka. So bila aku buka account ni, korang senang nanti nak follow aku bila aku ajar ke, ataupun aku share ilmu aku, korang boleh faham. Dan dalam masa yang sama, korang boleh support aku lah. Okay, korang boleh support aku untuk daftar account ni. Okay, baik. Kemudian kita nak pergi ke bahagian yang berikutnya. Okay, sebab kita tadi aku dah tunjuk untuk bahagian broker. Dan di bawah ni aku nak tunjukkan jenis account. Okay, jenis account. Dan kepentingan dia lah. Okay, benefit dia. Okay. Okay. Jenis account dan kepentingan dia. Yang ini nanti aku akan ulas pada sesi yang berikutnya. Apa yang korang boleh buat sekarang, okay, korang follow saja video aku. Okay, aku rasa cukup sekadar ini pada hari ini. Untuk jenis account dan kepentingan jenis account dan kepentingan jenis account tu adalah sangat penting. Sebab dia akan menentukan kita punya probability untuk kita mendapat trading yang lebih baik lah. Okey, jadi aku harap korang jelas dengan aku punya penerangan tadi. Dan benda ni sebenarnya taklah susah dan tak juga mudah sebenarnya. Sebab kita kena faham dalam bidang forex ni, dia ada dua market, pergerakan market. Maksudnya kita boleh memilih untuk membuat pergerakan market yang mana. Sama ada kita nak dalam keadaan position buy ataupun kita nak dalam position sell. So dua-dua ni kita boleh buat. Kalau macam contoh dekat bursa, kita tak boleh buat dua-dua. Kita hanya boleh pilih sama ada nak buy sahajalah. Kalau kita nak intraday, short selling, then itu boleh. Tapi hanya intraday sahaja. Bukannya dalam bentuk trading yang biasa. Okay? Jadi aku harap korang jelas dengan video ni. Korang boleh tinggalkan komen di bahagian komen. Dan sekali lagi, siapa-siapa yang nak support aku, korang boleh register account Light Forex ni. Okay, aku akan sediakan di bahagian komen, di bahagian description dekat bawah. Kalau ada sebarang kekurangan, tolong bagi tahu dengan aku supaya kita sama-sama dapat belajar sama-sama dan improve kita punya technical dan juga entry berserta kefahaman sedikit bagaimana fundamental itu mempengaruhi sesuatu perjalanan market. Baik, terima kasih kerana sudi luangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.